Salam sejahtera pelajar-pelajar. Kita bertemu untuk melihat topik Form 5 Sebatian Karbon bab kedua subjek kimia dalam bertajuk ester. Cikgu akan titik beratkan topik ester yang kerap ditanya dalam soalan dan merupakan subtopik yang dikatakan rumit atau susah kerana ikatan strukturnya yang lebih kompleks. Hari ini cikgu akan cuba memudahkan cara memerhati ester supaya kita dapat menjawab soalan-soalan berkaitan semasa di peperiksaan SPM nanti. So, ini adalah ester. Kalau kita perhatikan apakah unsur-unsur yang ada, kita nampak ada unsur karbon, ada unsur hidrogen dan ada unsur oksigen. Maka ini bukan hidrokarbon, ya. Sebab apa? Kalau hidrokarbon, kita mesti kena ada dua unsur sahaja, iaitu karbon dan hidrogen. Okey. Yang ada di sini, ini dipanggil sebagai kumpulan berfungsi, namanya adalah karboksilat. So, ini merupakan memberikan sifat kimia untuk ester. So, ini memberikan sifat kimia untuk ester, ya. So, ini adalah pengenalan. Nah, ini adalah namanya etil butanoat. Okey, kita akan belajar bagaimana nak namakan ester tersebut. Dia ada dua nama, dua bahagian. Bahagian pertama etil. Kita akan lihat bahawa etil itu datang daripada alkohol, manakala butanoat itu datangnya daripada asid karboksilik. Bermaksud ester ni adalah hasil tindak balas daripada alkohol tambah dengan asid karboksilik, kita akan mendapat sejenis ester dan air. Kita akan perhatikan nama yang diberi kepada ester ini adalah gabungan daripada alkohol dan gabungan daripada asid karboksilik. So, ester ialah bukan hidrokarbon kerana dia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, sebab kalau hidrokarbon seperti alkana ataupun alkina, okey, dia hanya ada karbon dan hidrogen sahaja. Faham tak? So, ini ester ni bukan hidrokarbon kerana dia mengandungi unsur tambahan iaitu oksigen. Dan ditanyakan kumpulan berfungsi, kumpulan yang memberi sifat kimia ni, kita kena tahu namanya lah karboksilat, di mana ada karbon, oksigen seperti mana yang kita lihat di sini. Okey. Formula amnya adalah seperti demikian. Kita tengok di sini CmHCOO, kita potong di sebelah sini. Kalau kita nampak sini mata kita potong di sini tengah-tengah. Yang sebelah kanan ini dia datang daripada alkohol. Yang sebelah sini pula datang daripada karboksilik asid. Okey, itu kita kena belajar kemudian. Okey, kita akan belajar kemudian. So, kita perhatikan di sini. Kita nampak mata tadi, ada satu mata di sini dan satu mata di sini. Kita potong di sini, maka bahagian di belakang sini adalah bahagian alkohol, di mana kita gantinya dengan il.
Manakala di depan ni, bahagian ni dipanggil sebagai OAT. Apa maksud dia? Maksudnya, sekiranya saya menggunakan asid butanoik, maka namanya akan tukar kepada butanoat. Yang ik, OIK, tukar kepada OAK. OAT. Manakala kalau saya gunakan etanol, sejenis alkohol, dia akan jadi ETIL, etil. So bila saya namakan dia, namakan ester, yang mana saya namakan dulu? Butanoat ke ataupun etil? Biasanya kita akan namakan etil dulu, kemudian butanoat. So jawapannya adalah etil butanoat. So etil butanoat adalah sejenis ester. So dia adalah gabungan antara kumpulan alkohol dan kumpulan karboksilik acid. Okey. So kita dah faham bahawa ester terhasil daripada asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol dan menghasilkan ester dan air. Dan kita kena gunakan sejenis mangkin. Mangkin itu mempercepatkan kadar tindak balas, iaitu asid sulfurik. Kita kena tuliskan pekat. Okey. Asid sulfurik saja tidak ada markah. Kita tulis asid sulfurik pekat, baru ada markah. Okey, kita kena panaskan dia. Bila panaskan dia, etanol plus ethanol acid, kita tengok sini. Etanol akan ditukar kepada etil. Ethanoic acid akan jadi ethanoat. So maka kita gabungkan nombor pertama dan nombor kedua ini, dia akan menjadi etil ethanoat. Faham ya? Maksud etil ethanoat adalah sejenis ester. So ingat, ester ni berbau, bukan busuk ya, harum. Nombor dua, tidak larut dalam air. Okey, ini penting ni. Ini adalah sifat-sifat yang biasa ditanya dalam soalan. Sifat-sifat istimewa untuk ester. So kita perhatikan di sini. Ini adalah contoh-contoh nama-nama ester. Kita dapat metil etanoat, etil etanopropanoat dan propil propanoat. Okey, sekarang kita nak cuba lukiskan struktur molekul. Kita lukiskan struktur formula. Okey, kita lukiskan struktur formula seperti ini. Ini kita ambil struktur formula. Okey. Ya. Okey, struktur formula. Struktur formula ya, kita lukis. Bagaimanakah bentuknya? Okey, kita kena faham metanol. Okey, kita ambil etanol. Okey. Etanol 1 2, ada 2 karbon, hidrogen, ini hidrogen. Tambah dengan kita ambil lain pula. Okey, kita ambil propanoic acid. Propanoic acid ada berapa karbon? Propanoic acid ada 3 karbon. So 1, 2 dan 3. Lepas tu karbon yang ini kita ada oksigen, dan sini ada OH, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H dan di sini ada H. So karbon kena ada 4 ikatan sahaja.
So di sini mereka akan bergabung. Bila bergabung, kat mana mereka putus? Okey, kita kena faham hidrogen ini akan disingkirkan, OH ini akan disingkirkan dan mereka akan bergabung di tempat mana disingkirkan. Hidrogen dengan OH ini akan bergabung, ini akan bergabung dan membentuk air. So, bahagian ini dan bahagian ini akan bergabung membentuk ester. Okey. Bahagian ini akan bergabung dengan ini dan membentuk ester. Okey. Sekarang mari kita lukis bagaimanakah bentuk ester terbentuk yang terhasil tu. So, biar cikgu padamkan dulu. Okey. So, kita akan lihat bahawa okey. Kita akan lihat bahawa ester ni, okey, kita boleh lukis dua cara, sama ada nak lukiskan alkohol dulu kemudian carboxylic acid. Tidak menjadi masalah. Kita ada dua cara. Kita lukis H dulu, H, carbon, di sini H, di sini H, di sini H, di sini H dan di sini O. Okey. Dan dia akan, remember dia akan putus di sini, dia putus di sini. Okey, putus di sini. So kita gabungkan oksigen, karbon di sini, karbon. 1, 2. Okey, itu cara pertama. Ataupun kita nak lukis ini dulu pun boleh juga. So kita lukis karbon. Okey. Sini ada H. Di sini ada oksigen dan di sini saya melukis alkohol pula. Alkohol 1, 2, 3. So ini cara kedua melukis. Melukis struktur formula tidak kisah sama ada melukis alkohol dulu ataupun carboxylic. Tidak menjadi masalah. Tetapi bila menamakan dia, kita kena ikut format dia di mana kita namakan alkoholnya dulu. So ni adalah ethanol. So dia jadi etil. Kalau nak namakan, kemudian yang di belakangnya adalah carboxylic acid, kita panggil dia sebagai propanoat. Ini nama dia kena ikut format. Okey. Nombor dua adalah bila kita lukis struktur molekul, ini struktur formula. Molecular formula. Maafkan juga, molecular formula kita kena namakan propanoat dulu. Maksudnya kita gunakan ini dulu. So C3, C2 maksudnya C2H 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu CO, sini ada CO. Lepas tu kita namakan yang kat belakang sini pula. O, C ada 2 dan H ada 5. So ini cara nak tulis formula molekul dia. Formula molekul dia kena ikut format. Menamakan dia kena ikut format. Tetapi bila nak lukiskan dia, kita boleh buat alkohol dulu, kemudian carboxylic, ataupun carboxylic dulu, kemudian alkohol. Tidak menjadi masalah. Tapi bila menamakan dia, kita kena berwaspada. Okey, kita lihat di sini. Kita nampak bahawa dalam kes ini, ethanoic acid, OH-nya disingkirkan, alkohol, H-nya disingkirkan. Kita kena letak asid sulfur pekat sebagai mangkin. Dia akan ditanya dalam soalan apakah mangkin yang digunakan. Lepas tu kita nampak sini, ini adalah asid kumpulan berfungsi ester, iaitu karboksilat
dan dinamakan sebagai etil, ini ethanoate. Okey, ethanoate. Sangat penting kita nak tahu bagaimana melukiskan dia. Okey, sebagai contoh, kalau kita ambil satu contoh yang lain, katakan soalan bagi C, O, C, di sini O, di sini C, kita tengok sini. Okey. Kalau kita dapat ikatan sedemikian, apakah langkah pertama kita? Langkah pertama kita adalah kita cari kumpulan berfungsinya. Kumpulan berfungsinya mesti ada karbon terikat kepada 2 oksigen. Selepas tu kita nampak yang ini satu line, kita panggil sebagai kawalan tunggal, kita letak satu garis. Bila kita nampak sini ada 2 ikatan covalent, maksud ini adalah daripada asid karboksilik. Dan kita lihat di sini tidak ada ikatan ganda 2, maka di sini adalah daripada alkohol. So, dari sini kita dah tahu dah apakah alkohol yang digunakan. Di sini 1, 2, 3 adalah propanol. Propanol tambah dengan apa ni? Asid karboksilik. 1, 2, 3, 4. 4 lah butanoic acid. Asid butanoic. Hasilnya, namakan alkohol dulu. Propil butanoat tambah air. Okey, sorry, jangan salah. Butanoat OAT saja, OAT dan air. Okey, ini kita kena faham, kita kena letak asid sulfurik pekat sebagai mangkin ya. Dan bagaimana nak lukiskan formula dia? Okey, kita cari alkohol dia. Cari carboxylic acid dulu. Carboxylic acid ini ya. Okey, sini 1, 2, 3. Ada C3. Ini C3 H7, lepas tu CO. Lepas tu satu lagi O. Ada satu lagi O yang kepunyaan alkohol. Ada C3 dan H7. So ini adalah formula dia. So pelajar-pelajar, saya harap pelajar-pelajar telah mendapat satu pemahaman yang ringkas tetapi jelas tentang bagaimana untuk memahami topik ester di mana kerap ditanya dan membawa markah yang agak tinggi. So pelajar-pelajar harap dapat manfaat dan ikut kepada channel saya Dr. J. Maha, dan jangan lupa untuk subscribe kepada channel saya untuk mendapatkan topik-topik yang lain yang dan berkaitan dalam matematik dan sains juga. Terima kasih dan jumpa lagi.